Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 9, Panjat Bilik Anak Dara. Sepanjang malam itu, Datuk tidak tidur. Dia duduk termenung di anjur rumah hingga matahari pagi terbit di kaki langit. Cuma ada satu saja yang Datuk rasa agak ganjil. Setelah menemui manusia berkepala anjing, dia tidak mendengar suara perempuan pun menjerit atau menerima pengaduan dari anak buahnya sama ada mereka bertemu atau memburu manusia berkepala. Agaknya dia sudah lari dari sini, beritahu Atuk pada nenek ketika sarapan pagi. Nenek tidak menjawab. Dia cuma merenung muka saya dengan wajah yang sangsi. Lari atau menyiapkan diri? Terungkap dari mulut nenek. Datuk tersenyum. Saya terus menghirup air kopi. Biasanya perkara yang jahat tak lama berkuasa. Datuk suara lembut. Maksud awak? Yang jahat tidak diperkenakan oleh Tuhan, sambut Datuk dan terus bangun. Datuk menyuruh saya pergi ke paya besar untuk melihat anak-anak getah yang baru ditanam semula. Dia juga menyuruh saya menebang pokok-pokok pisang di celah-celah anak getah. Tebang yang mana kau agak boleh rosakkan anak getah kita, pesan Datuk. Saya mengangguk. Ke paya besarlah saya pagi itu dengan basikal tua membawa sebilah parang. Lebih kurang pukul 3 petang, saya kembali ke rumah. Terkejut juga saya bila melihat ada beberapa orang duduk di anjung rumah berbincang dengan Datuk. Saya kira mereka membincangkan peraturan berjaga malam. Saya terus ke sungai untuk mandi. Selepas itu makan dan membaca surat khabar Jawi. Memang Datuk tak pernah tinggal membeli akhbar dari zaman muda lagi. Tanpa diduga, Datuk memanggil saya. Cepat-cepat saya campakkan surat khabar dan meluru kepadanya. Ada apa, Tok? Malam ni kau turut sama berjaga. Saya? Suara saya mati di situ. Kawan-kawan Datuk mengertawakan saya. Kau takut? Tanya Datuk sesudah suara kawan-kawannya mati. Semua biji mata kawan-kawan Datuk tertumpu ke muka saya. Tidak, jawab saya tegas. Kawan-kawan Datuk berpandangan sama sendiri. Saya ditugaskan berjaga dekat surau hingga ke rumah Haji Syafi'i. Kawan saya yang disyorkan oleh Datuk adalah Bidin yang agak 3 suku sedikit perangainya. Sementara menanti malam tiba, saya berpeluang menyoal Datuk tentang kehilangan Imam Hamid. Tak banyak yang mahu diceritakan oleh Datuk tentang Imam Hamid. Datuk cuma mengatakan Imam Hamid meninggalkan kampung kerana urusan pribadi. Menurut Datuk, manusia berkepala anjing ni memang sudah lama wujudnya, tapi dapat diatasi oleh orang yang cukup handal dalam ilmu kebatinan. Tapi orang macam tu dah tak ada lagi, keluh Datuk. Di mukanya terbayang rasa kecewa dan kesal yang amat sangat. Dia bimbang kalau manusia kepala anjing itu tak dapat dihancurkan. Bukan suatu perkara yang mustahil ada gadis yang menjadi korban. Macam mana orang yang boleh jadi begitu, Tok? Tanya saya. Datuk renung muka saya tepat-tepat. Dia menggaru pangkal dagunya 2-3 kali. Matanya merenung kosong ke depan. Kadang berpunca dari keturunan, ujar Datuk. Caranya? Boleh jadi masa dulu ada Datuk dan neneknya mengamalkan ilmu ini untuk mempertahankan diri. Bukan untuk tujuan jahat. Maklumlah, zaman dahulu banyak mengembara dalam hutan. Terpaksa banyak menggunakan pelbagai ilmu. Datuk berhenti bercakap. Dia telan air liur 2-3 kali. Matanya masih juga merenung ke depan. Biasanya yang datang daripada keturunan tu, bila dia terdesak atau tak sediakan diri, umpamanya dipukul orang dengan tak tentu pasal, barulah dia jadi. Jenis ni tak berbahaya. Boleh dibuang dengan ancak dan rakit ke dalam 7 kuala sungai. Orang tu akan sempurna terus. Saya mendengar cakap Datuk dengan penuh teliti. Di kampung kita ni macam mana? Soal saya.
orang ni menuntut, tapi silap bawa. Pasal tu dia mengganas. Silap macam mana? Tujuan dia menuntut untuk diri sendiri. Tapi masa dia menuntut tu, boleh jadi dia menjalani petapaan. Masa tu dipengaruhi oleh syaitan yang membawa kerja yang tidak baik. Jadi, mendengar cakap saya tu, Datuk jadi tergamam. Bila rasa tergamamnya hilang, dia tersenyum dan terus menepuk bahu saya 2-3 kali. Dia terus jadi syaitan, tambah Datuk. Kerana itulah, bila mahu menuntut ilmu keduniaan, terlebih dahulu mengisi dada dengan ilmu agama. Dapat membezakan yang mana direlakan oleh agama dan yang mana pula ditegahnya. Tak boleh main ikut-ikut. Silap-silap, kita terkeluar dari ajaran agama. Keluar macam mana? Takbur dan fitnah menafikan kesebesaran dan kekuasaan Tuhan. Sedangkan sesuatu yang berlaku adalah atas kehendaknya. Kita boleh jadi murtad. Datuk segera bangun. Memang kalau dia masih ada depan saya, banyak lagi pertanyaan yang mahu saya tanyakan. Datuk tahu perangai saya. Dia memilih jalan mudah dengan meninggalkan saya. Tepat pukul 10 malam, saya dan bidan 3 suku mundar-mandir dari satu kawasan ke satu kawasan. Kemudian menuju ke rumah Haji Syafi'i dengan membawa sebatang kayu panjangnya kira-kira 4 kaki. Saya tidak suka dengan perangai bidan 3 suku yang suka bercakap besar. Sesekali dia bersilat tak tentu pasal. Tak boleh dengar kata melompat, dia buka silat. Kalau dekat dengannya, bertabur darah kepala kena kayu di tangannya. Memang saya tahu bidan 3 suku baru 2 bulan belajar silat cekak. Kau jalan dulu, Din. Aku nak rehat di tangga surau, kata saya sambil duduk di anak tangga bongsu. Ketika itu, sudah 11 bulan mula mengambang. Suara salakan anjing mula kedengaran sayup-sayup. Okey, kalau aku jumpa, aku lipat 4. Jangan begitu, tak baik, kata. Bidan terdiam. Bidan 3 suku terus meronda. 2 minit kemudian, bidan 3 suku datang pada saya. Kenapa? Tanya saya sambil melihat muka bidan 3 suku yang pucat lesi. Dia tidak bersuara. Jari kelingking yang menunjukkan ke arah pangkal pokok mempelam. Dada saya berdebar. Saya beranikan diri pergi ke pangkal pokok mempelam. Sebaik saja saya sampai ke pangkal pokok tersebut, saya terserempak dengan seekor kucing hitam belang putih menangkap tikus. Saya segera mendapatkan bidan 3 suku kembali. Tak ada apa pun kat situ, kata saya. Di situ aku jumpa dia. Biarlah aku balik dulu, perut aku sakit, kata bidan 3 suku terputus-putus. Saya membenarkan dia pulang. Tahulah saya kenapa bidan 3 suku jadi begitu. Saya terus berjaga tanpa bidan 3 suku. Berjaga tanpa kawan bukanlah satu perkara yang menyeronokkan. 2-3 kali saya membuat keputusan untuk pulang. Tapi kerana memikirkan keselamatan orang ramai, saya terpaksa juga berjaga. Suara lolongan anjing makin hebat. Sesekali terdengar suara burung jampuk. Tingkah meningkah. Angin malam terus juga bertiup. Dedaunan bergerak. Saya keraskan semangat dan terus meronda. Kalau ada apa-apa yang meragukan hati, saya akan terus memukul beduk memberitahu kawan-kawan lain. Saya terus berjalan di bawah sinaran bulan yang agak kabur itu. Waktu saya sampai ke pangkal pokok mempelam bagi kali yang ketiga, saya lihat kucing hitam berbelang putih masih lagi bermain dengan tikus yang ditangkapnya. Saya berdiri di situ. Tiba-tiba, bahu saya ditepuk dari belakang. Darah saya tersirap, badan saya menggeletar. Tidak berani saya menoleh ke belakang dan saya benar-benar jadi kelang kabut. Saya mula mahu menjerit, tapi sepasang tangan mencekuk mulut saya dengan keras. Saya berhempas pulas berusaha melepaskan diri. Saya terasa mulut saya tidak dicekup lagi. Segera saya menoleh ke belakang. Pak Imam. Ya, jangan bising. Pak Imam memberi amaran. Dia berkain pelekat, berbaju Melayu putih dan bersongkok putih. Matanya merah merenung muka-muka saya. Kemana Pak Imam menghilang? Itu bukan urusan kau. Pak Imam yang jadi... Belum sempat saya menghabiskan perkataan, Imam Hamid menarik tangan saya ke bawah pokok mempelam. Dia suruh saya duduk.
Dan dia berdiri dengan gagah di depan saya, tak memalingkan pandang ke mana-mana. Saya tentang wajahnya dengan harapan di bawah sinaran bulan yang muram, saya dapat melihat pertukaran wajahnya dari manusia kepada anjing. Apa yang saya harapkan tidak menjadi. Pak Imam tetap berwajah manusia. Suara salakan anjing terus menerus. Burung hantu kian kuat berbunyi. Angin malam menggugurkan mempelang tua. Dengan mendadak saja, perut tengkuk saya berdiri. Datuk engkau berjaga sebelah mana? Sebelah barat, Pak Imam. Bagus, satu peluang yang baik. Apa yang Pak Imam cakapkan ni? Kau mana tahu? Suaranya keras sekali. Dia menarik tangan saya dengan kasar menuju ke surau. Tak lama kami berdiri kat surau. Pak Imam menarik tangan saya menuju ke rumah Pak Jalil. Dia berdiri betul-betul dekat tingkap rumah Minah, anak dara Pak Jalil. Saya makin yakin bahawa manusia berkepala anjing yang dicari selama ni adalah Pak Imam. Cara yang paling baik saya pilih ialah memukul kepala Pak Imam dengan dayu bila dia terlalai. Sesungguhnya Pak Imam cukup berhati-hati dalam kerjanya. Dia tahu dan ingat setiap langkah yang sudah diambil. Saya panggil orang kampung, Pak Imam. Jangan, tegaknya. Saya bertambah bingung dengan sikap dan tindak tanduk Pak Imam Hamid. Mari berlindung. Pak Imam Hamid menolak badan saya hingga jatuh ke tanah. Kami merangkak perlahan menuju ke pangkal pokok asam Jawa yang dikelilingi oleh semak samun. Imam Hamid bernongak ke langit melihat bulan. Wajahnya nampak muram kerana bulan di langit dilindungi oleh awan tebal. Bila awan tebal berlalu, bulan tersembul indah di dada langit. Wajah Pak Imam nampak berseri-seri. Mulutnya mula terkumak Hamid membaca sesuatu. Dada saya mula berdebar. Dalam keadaan yang mendebarkan itu, saya lihat Pak Imam Hamid bertukar baju dan seluar. Seluruh badan Imam Hamid dibalut dengan kain hitam. Songkok putihnya juga ditukar hitam. Aku mau jadi anjing, katanya sambil menekan batang leher saya ke bumi. Hidung saya mencium tanah. Imam Hamid mendiarap, sama rata dengan tanah. Dia memberitahu saya supaya jangan lari atau menjerit. Kalau saya tidak menurut perintahnya, dia akan menikam saya dengan lawi ayam. Saya bertambah menggeletar. Suara anjing bertambah kuat. Angin makin kencang bertiup. Berdetak-detak bunyi ranting menimpa bumi. Bulan terus mengambang. Katak rancak menyanyi. Imam Hamid masih meniarap. Matanya merenung ke arah rumput senduduk dan serunai laut di sebelah kanan rumah Pak Jalil. 2 ekor anjing hitam keluar dari situ meraung panjang ke bulan. Ekornya terpacak ke langit. Rumpun senduduk dan serunai laut bergerak hebat. Imam Hamid tidak berkata sepatah apa pun. Mulutnya terus berkumak Hamid. Saya lihat matanya tidak berkedip memandang luka kecil di depannya. Lihat, katanya. Saya memandang ke depan. Seorang lelaki berkulit hitam berkepala anjing keluar dari celah semak itu. Dia meraung bagaikan anjing merenung bulan. Lembaga manusia berkepala anjing melompat ke arah tingkap tempat Minah tidur. Datuk, kau kat mana? Bisik Imam Hamid. Oh, macam saya cakap tadi, Pak Imam. Macam aku cakap, orang ini membalas dendam. Selagi keluarga Datuk engkau tidak dirosakkan, selagi tu dia tak akan berhenti, kata Pak Imam. Saya segera teringat Pak Jalil memang ada hubungan keluarga dengan Datuk. Malah dalam perkiraan Datuk, Minah mahu dijadikan isteri kepada salah seorang cucunya. Jadi cakap Imam Hamid ini ada benarnya, fikir saya sendirian. Dalam berfikir begitu, saya lihat manusia berkepala anjing menepuk dinding. Dan dalam tingkap rumah Pak Jalil terkuat dengan sendirinya. Manusia berkepala anjing melompat ke atas, bertenggek di bendul tingkap. Saya bertambah kelang kabut. Imam Hamid bangun menuju ke bawah rumah. Dia terus bertempik dan menjerit sekuat hati. Kemudian diikuti dengan suara azan yang nyaring. Saya terus menuju ke surau lalu memukul beduk. Bila saya pulang ke tempat asal, saya lihat Imam Hamid sedang berhadapan dengan manusia berkepala anjing. Manusia berkepala anjing terus menyerang Imam Hamid. Dengan tenang, Imam Hamid mengelak serangan itu. Saya mendekati Imam Hamid. Imam Hamid menyuruh saya pergi jauh.
Jelas kedengaran Imam Hamid membaca ayat-ayat suci masa dia bertaruh dengan manusia berkepala anjing. Saya terus berdoa, semoga orang-orang kampung akan datang segera ke tempat Imam Hamid. Dalam keadaan yang gawat itu, saya lihat manusia berkepala anjing tidak berdaya menyerang Imam Hamid. Dia lemah. Ketika itulah Imam Hamid memasukkan lawi ayam ke perut manusia berkepala anjing. Imam Hamid meneruskan pembacaan ayat-ayat suci. Manusia kepala anjing berguling-guling atas tanah. Seluruh isi rumah Pak Jalil terjaga. Dan orang-orang kampung pun tiba. Datuk meluru ke depan. Imam Hamid segera menghalang. Jangan dekat dia. Biarkan di situ. Nanti kita akan tahu siapa dia. Biar saya tikam, kata Datuk. Jangan. Kita hanya boleh tikam hanya sekali. Kalau 2 kali kita tikam, dia takkan mati, terang Imam Hamid. Datuk akur dengan perintahnya itu. Bila manusia berkepala anjing itu berhenti menggelupur, kepalanya segera hilang dan digantikan dengan kepala manusia. Anjang dolah, kata Datuk. Imam Hamid tersenyum. Saya bertambah bingung. Macam mana orang yang sudah mati boleh hidup kembali? Perkara itu segera saya tanyakan kepada Imam Hamid. Dengan senyum, Imam Hamid menjawab, roh dan badannya tidak diterima bumi kerana mengamalkan ilmu salah. Begitu, sahut saya lembut. Saya lihat bekas tempat manusia berkepala anjing itu berguling, terdapat batang pisang. Datuk terus memotong batang pisang itu kepada 7 kerat. 2 dibuang ke dalam semak dan 5 lagi dicampakkan ke laut pada keesokan harinya. Atas arahan Imam Hamid, dia menyuruh seluruh penduduk kampung membaca Yasin 44 malam berturut-turut. Perintah itu juga dituruti oleh orang-orang kampung. Sedap itu, kampung saya tidak diserang oleh manusia berkepala anjing hingga sekarang. 2 bulan selepas peristiwa itu, Datuk mengajak saya pergi ke kampung Sungai Sadang. Datuk ke situ kerana dia diajak oleh kenalan rapatnya menangkap burung pada waktu malam. Saya membantah rancangannya. Tapi Datuk yang terkenal dengan keras kepala itu tak peduli dengan bantahan saya.